Dengki tak bagus ya. Dan dalam dengki paling jahat ialah antara ustaz dengan ustaz. Antara orang ahli agama dengan orang ahli agama. Itu Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin ya. Antara doktor dengan doktor pun tak dengki gitu. Antara satu tukang dengan satu tukang pun tak begitu. Tapi antara ustaz sama ustaz. Dia bilang kalau sampai satu doktor, satu doktor, aku mungkin terpercaya. Oh ya. Tapi kalau keluar daripada mulut ustaz, aku tak percaya sebab itu terbit daripada dengki. Kenapa pula antara ustaz dengan ustaz boleh dengki gitu? Sebab itu permainan syaitan dalam orang alim. Permainan syaitan dengan orang alim. Kerana hanya jauh hari mengenal manikam. Hanya mengenal elok tak elok satu ustaz ialah ustaz lain. Dia nampak kawan dia nampak elok, tapi dia boleh detect tak eloknya. Kan ustaz boleh detect kan? Dia boleh detect tak eloknya. Dan dia tak suka tengok orang lain salam, cium fulan, sayang fulan. Sedangkan aku nampak buruknya. Dia tak suka, dia tak senang. Dan beserta kedudukan, ustaz tu ada kedudukan, ada penghormatan. Dia tak suka. Sebab Imam Ghazali bilang, kalau kau duduk satu kampung, kau baru pindah, kau cari yang nama ustaz, kau duduk dekat rumah dia. Dia akan bantu kau, dia sayang kau. Inti ada apa? Ana boleh tolong, ana boleh bantu. Ustaz akan cakapnya ana inti kan ya. Tapi kalau kau sendiri dah mula mengajar, dah bergelar ustaz, kau jangan dekat dengan nama ustaz. Kau tak boleh tahan dengki dia, kata Imam Ghazali. Dalam bidang ini, kau tak boleh confirm, tak boleh lepas. Hanya yang kau boleh satu saja, iaitu jangan kau pun jadi pendengki juga. Itu kau boleh jaga. Tapi kalau kau didengki orang, tak boleh tidak. Mesti punya yang nama ustaz didengki oleh orang lain. Begitu ya. Dan antara ustaz, kalau kita Imam Ghazali sebut itu namanya umpat high class. Ustaz ni level. Dia kalau umpat tak macam kita. Kalau kau umpat kan, bulan memang begini. Ustaz kau gitu kan jatuh kan. Ustaz punya umpat pada kawan dia tak lari pada 3. Maka Imam Ghazali bilang, kalau kau dengar, kau sebut satu orang alim punya nama depan satu orang alim lain, kau tengok apa yang keluar. Kalau yang keluar tak lari daripada 3 ini, bermakna dia dengkilah tu. Kalau keluar bendanya tak ada pun yang 3 ini, ustaz ni baik, kau boleh belajar dengan dia pun. Awak belajar dengan siapa? 3. Yang pertama, kadang-kadang menasihati kita. Yang kedua, sebagai gurau senda. Yang ketiga, supaya mengasihani orang itu. Ana belajar dengan ustaz fulan-fulan. Oh ya. Belajar apa inti? Ana belajar fiqah, tasawuf. Ya, tak apa, fiqah tasawuf dia memang sini tempat ni fiqah dia, kita rujuk sama dia. Tapi kau tajwid dia tu kurang sikitlah ya. Kau tajwid dia tu biasa dengar bacaan dia. Kan begitu kan? Ada saja dia nak sekonon-konon, kau belajar dengan ini boleh, tapi ini tak boleh. Ada saja nak timbulkan sesuatu. Ataupun awak belajar dengan dia, siapa tu orangnya, tak pernah dengar. Ada tauliah ke? Ada betul ke? Jangan ajaran kita ke betul. Ada saja nak timbulkan keraguan. Konon-konon nak menjagakan kita daripada apa-apa kecelaan. Bukan apa nasihat saja ya. Kadang-kadang sekarang ni macam-macam kan ya. Hati-hati ya. Konon nasihat tapi cara tak langsung dah menzahirkan dengki pada orang itu. Itu umpat high class namanya. Yang kedua, berseluruh ni semua yang saya cakap ni kita baca dalam Minhajul Abidin, dan aku pernah dengar orang umpat ustaz aku. Aku pernah dengar orang umpat ustaz aku. Dalam hati kita, Imam Ghazali dah sebut, kau punya karakter wahai ustaz, sayang kau boleh dengki pula dengan ustaz aku. Sebab dia tahu kita rapat dengan ustaz kita kan. Dia cakapnya begitu. Habib Omar pun orang macam-macam cakap. Tahu? Yang akan semua orang sayang dia. Allah. Yang cakap dia kalau alim-alim tak apa. Kerlak. Kerlak tu lipas. Lipas berani nak umpat burung merak. Na'udzubillah min zalik, berlindung ya. Ulat cacing berani nak kata ulat naga. Allah, ulat naga, orang-orang besar ni. Yang kedua, berseluruh. Fulan dia tak bayar-bayar. Ini semua cakap ni saya ikut orang cakap ya. Fulan tak bayar-bayar. Abang dia bayar-bayar. Abang Ana bayar-bayar dia. Abang Ana cerita dulu masih di Mesir, dia suka joget disko Arab tau. Kalau waktu free dia pergi joget tempat kelab Arab. Itu muda-muda lah. Sekarang alim, dia alim. Apa guna kau cerita aku dia punya masih muda? Aku tahu apa. Nak konon-konon sambil gurau-gurau. Tapi sebetulnya umpat. Yang ketiga ialah konon-konon mengasihani fulan itu. Mengasihani. Kesian ni ujian orang alim. Kesian. Baik begitu orang alim begitu. Anaknya makan dadah. Pembohong pada ustaz aku, anaknya tak makan dadah, anaknya baiklah punya orang. Semua aku biasa. Yang saya sebut ni, Imam Ghazali sebutkan contohnya dan sebutkan kategorinya, dan contohnya semua aku pernah nampak practically. Diorang kasih aku practical lesson daripada yang Imam Ghazali sebut. Diorang kasih practical lesson. Kau punya cakap ini masuk dalam kategori 1, kau punya cakap ini masuk dalam kategori 2.
Kalau nanti sebut satu ustaz, nanti banyak sama siapa? Ustaz Fulan. Oh, Masya Allah. Hari apa ya? Kalau lapang saya nak juga pergi. Tapi tak sempat lah. Kirim salam dia ya. Kirim salam dia. Belajar betul-betul ya. Itu dengan dia ya. Orang ni baik. Dengan dia pun kau boleh belajar. Dengki paling jahat sekali lah antara ustaz dengan ustaz. Hati-hati. Tak boleh dielak. Yang boleh elak satu saja. Iaitu sebelah pihak. Jangan kau mendengki pada ustaz lain. Begitu ya. Baik. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi